Selama setelah prom, saya Kevin Kwan akan membentang kertas konsep saya yang bertajuk Sikap Guru Terhadap Perubahan Pendidikan di Malaysia. Abstrak. Tujuan kertas konsep ini memberikan penerangan mengenai sikap guru terhadap perubahan pendidikan di Malaysia. Dan dapatan kajian lepas telah dibincangkan tentang sikap statistik guru universiti terhadap perubahan pengajian tinggi dan kerja berdasarkan inquiry dalam perubahan pendidikan. Dan implikasi kajian telah memberikan kefahaman kepada para guru tentang kepentingan sikap mereka terhadap perubahan yang dilaksanakan di sekolah, dan kesimpulannya guru perlu pekan dan bertindak kepada perubahan supaya perubahan tidak membawa pada yang buruk. Pengenalan. Transformasi dalam sistem pendidikan negara kita telah membawa pelbagai perubahan di sekolah. Ini disebabkan KPM telah membuatkan penanda aras dengan sistem pendidikan negara baru bagi memastikan pendidikan Malaysia setanding dengan pendidikan di antara bangsa. Jadi, pelbagai perubahan pendidikan yang berlaku ini memerlukan guru mempunyai sikap yang positif dan gigih supaya dapat berjayakannya. Nah, sikap guru terhadap perubahan dianggapkan sebagai penentu kejayaan atau kegagalan sesuatu perubahan yang dilaksanakan menurut Benteng 2012. Teori yang telah saya pilih ialah teori pembelajaran konstruktivisme Chief Brackett 1981 telah menekankan pemprosesan kognitif individu berhubung dengan fungsi maklumat yang diperoleh daripada persekitaran seperti pengalaman, pengaruh sosial, maklumat fisiologi. Ini telah bermakna guru-guru sebenarnya memahami kepentingan perubahan dan mampu menerima perubahan iaitu dari segi tingkat laku mereka. Moral yang saya pilih ialah moral 3 langkah perubahan Queries 1947 tahun. Langkah yang pertama iaitu pencairan dalam situasi yang sedang wujud. Ia bermaksudnya wujud dan kesedaran terhadap keadaan semasa dalam organisasi apabila berada pada tahap yang tidak memuaskan. Yang kedua, peringkat pergerakan. Iaitu mengambil tindakan setelah mengenal pasti keperluan untuk bergerak dari situasi yang sedia wujud. Dan di peringkat ini, sokongan pada dan mewujudkan keadaan selamat untuk perubahan adalah diperlukan. Jadi peringkat yang terakhir iaitu pembentukan, iaitu untuk menstabilkan kembali organisasi di dalam situasi yang baru. Ia telah melibatkan perhatian untuk menyokong strategi dan jalan dan pembangunan budaya organisasi dan amalan yang membentuk budaya baru itu. Kajian literatur. Menurut Chabrik 2001, sikap merupakan kecenderungan untuk mereaksi terhadap seseorang atau institusi serta kejadian, baik secara positif maupun negatif. Nah, sikap boleh ditarikkan sebagai kecenderungan untuk bertindak balas terhadap objek atau perkara dengan cara yang baik atau sebaliknya. Dan akhirnya sikap guru terhadap perubahan merupakan keadaan dalam yang mempengaruhi pilihan pribadi guru atau kecenderungan mereka untuk bertindak balas terhadap perubahan menurut Ty and Osman 2017. Dapatan kajian daripada artikel yang pertama iaitu Current Problem of Education Management, Strategic Attitude of University Teacher to Change in Higher Education. Di sini terdapat dapatannya adalah pengenalan pendekatan berdasar kompetensi untuk pendidikan tinggi umum yang diterima oleh masyarakat pedagogi dan tidak menyebabkan penolakan positif, dan pengaruhnya terhadap isi kandungan pengajaran, kualiti latihan pelajar, dan peningkatan diri profesional dinilai secara positif dalam kedua-dua kumpulan guru. Dan ini dapat dijelaskan oleh fakta bahawa perubahan ini memboleh guru memperoleh kecekapan profesional tambahan.
Okay. Dapatan kajian yang kedua daripada artikel yang kedua iaitu impact of inquiry based working on the capacity to change in primary education. Dan semua pemborek ubah kerja berdasarkan inquiry iaitu bekerja dengan kebiasaan pertanyaan, menunjuk interaksi data, penggunaan data di sekolah dan penggunaan data di biar raja merupakan dorongan yang signifikan untuk mendorong peningkatan keupayaan perubahan di kalangan guru. Dan sikap itu tercermin dalam bekerja dengan kebiasaan bertanya. Ia bermaksud bahawa guru-guru yang ingin tahu mengajukan pertanyaan dan membuat penilaian rasional menggunakan data untuk belajar dan menyesuaikan praktik pengajaran baru. Dan guru yang bekerja berdasarkan inquiry suka bekerja sama dengan rakan sekerja menunjukkan tahap pembelajaran profesional yang tinggi. Jadikan matlamat sekolah matlamat diri dan mempunyai kesanan didik yang tinggi. Jadi perbincangan antara dapatan dua artikel tersebut iaitu secara umumnya ada pendidikan berdasarkan kompetensi yang telah diterima oleh para pengajar institut pendidikan tinggi dianggapkan positif dan tidak menimbulkan penentangan subjektif. Dan kerja berdasarkan inquiry dapat mendramakan keupayaan guru untuk berubah, iaitu bermaksud bahawa guru-guru ini seperti berkolaborasi, memulai profesionalisme mereka sendiri dan memiliki rasa keberkesanan diri yang tinggi dan merasa termotivasi untuk menyumbang bagi mencapai matlamat sekolah. Okay, seterusnya isu-isu guru terhadap perubahan pendidikan. Yang pertama iaitu dari segi pengajaran guru, hanya PDP yang berpusat guru, iaitu komunikasi satu arah saja seperti talk and talk, dan murid terpaksa menerima sahaja tanpa bertanya. Jadi ini merupakan guru yang tidak membuat perubahan. Okay. Contoh yang kedua itu bersifat autokrasi. Okay. Guru yang bersifat autokrasi di mana guru yang tidak memberi peluang langsung kepada murid untuk bertanya dan memberi pendapatan mereka semasa di kelas. Ini juga satu yang tidak bagus untuk pendidikan. Okay. Seterusnya yaitu sikap guru akibat beban kerja. Okay. Guru yang terkena akibat beban kerja yaitu tidak semangat untuk membuat perubahan diri dari segi meningkatkan pengetahuan yang baru atau cara pengajarannya serta akan mengabaikan kerjanya. Okay. Seterusnya itu sikap guru yang tidak bertanggung jawab juga akan menjadikan satu isu kepada perubahan pendidikan yang akan dihadapi oleh guru tersebut, dan juga kekurangan latihan dan khusus kepada guru untuk menghadapi perubahan di dalam bidang pendidikan. Okay. Seterusnya implikasi terhadap dasar. Ini telah menunaikan anjak keempat iaitu PPPM 2013 sehingga 2025 telah menyatakan transformasi keguruan sebagai profesional pilihan. Okay. Implikasi terhadap latihan iaitu latihan atas khusus mengenai perubahan pendidikan haruslah diadakan kepada para guru, dan latihan-latihan dapat memotivasikan guru-guru serta menjadikan mereka lebih peka dalam bidang perubahan pendidikan. Dan melalui khusus guru dapat mempraktikkan segala ilmu bagi tujuan kemajuan dan kematangan pengajaran mereka. Okay. Implikasi terhadap pentadbiran sekolah iaitu pihak pentadbiran perlu memberikan sokongan positif kepada guru yang sedang mengalami perubahan pendidikan, dan pihak pentadbiran juga boleh menyediakan ruang dan peluang untuk guru memperoleh pengetahuan mendalam tentang kurikulum yang baru ini. Okay. Implikasi terhadap guru iaitu guru perlu mempunyai sikap pendidikan yang perlu diubah supaya dapat menjadikan lebih profesional.
Sebab sikap pendidikan guru agar dapat sejajar dengan tuntutan falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, seterusnya sebab guru sebagai agenda perubahan, iaitu sanggup menerima perubahan yang akan disediakan dengan setiap perubahan yang berlaku terutama dalam bidang pendidikan. Implikasi terhadap murid. Okey, murid akan menjadikan kalau sikap guru berubah, okey, murid akan menjadikan individu yang lebih aktif semasa di kelas dan akan meningkatkan kefahaman dan penguasaan terhadap pelajaran dan memahami ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai dengan kesan. Okey, kesimpulannya, guru perlu peka dan bertindak kepada perubahan budaya pendidikan, misi pendidikan dan bersedia menerima perubahan menggunakan peralatan canggih supaya perubahan tidak membawa padat yang buruk. Okey, sekian, terima kasih.